Kalau tak kerana surah 6 ayat 94. Elok ngaham pun. Tadi kita dah terang lah, kita terang sikit dan malas nak sebut dah. 694. 694. Malas dah nak sebut. Surah 6 ayat 94. So ini semua segala berbabak-babak. Babak. Satu babak, dua babak, satu bab kita lalui. Dari belah yang tak best kita lalui. Dan dari satu babak pula yang best. Bab amarah lawamah marhamah kita pi. Bab radiyah kamaliyah mardiyah kita pi. Bila kita persoal mutmainah tu. Tadi tu. Bab ni kita persoal tu. So, apa yang cuma nak cakap, malangnya puak-puak yang daripada Wahabi apa semua ni, atau puak-puak yang masih lagi di peringkat yang ramai. Sebut pilah dah, malas nak sebut dah, sebenarnya tak mau sebut dah. Surah 6 ayat 116. 116. Malas nak sebut dah, tapi sebut pilah. Memang tak mau sebut dah bab-bab surah ni. Sebab mereka kata duk sebut yang tu ya. Yalah, pasal cerita pun bab yang tu ya, dari mula sampai habis. Mana ada cerita lain? Kau nak cerita sejarah Nabi, nak cerita hadis, berapa ribu hadis ada. So, kita nak cerita pasal yang satu, bukan yang beribu. So, kita buka kaedah-kaedah yang menceritakan tentang yang satu. Seperti, sebut pilah, walau tak mau sebut. Surah 17. Janganlah macam tu. Kita nak bersembang sat je pun. Okey. Surah 17 ayat 84. Alright. Masalah yang berlaku sekarang ni disebabkan di Malaysia sekian lama ilmu ma'rifatullah atau ilmu mengenal Allah telah disalahertikan. Itu je lah masalah hari ni. Telah disalahertikan sebab kaedah dia, contoh kita bagi contoh doubt. Bila ada doubt ni, baru ada belief. Belief ni adalah untuk protect doubt je. Macam mana kau ni cerita macam ni. Maka terpecahlah kaedah ilmu. Apa yang tak baik, apa yang leceh, apa yang ni, apa yang melalaikan, apa yang ni, apa yang termasuklah menyesatkan lah. Apa yang dikatakan hak kufur, melebihi sesat adalah kufur. Apa dia lah benda-benda ni. Dia cerita. Dan diceritalah pula apalah yang baik, apalah yang ni, apalah yang tak elok, apa yang sangat indah, apalah yang mulia, apalah yang hang diingat beriman, apalah yang diingat hang kekasih Allah. Ni cerita. Demai. Cerita. So, hari ni bila kita nak duduk dekat trust, yang ni tak ada kena-mengena dengan cerita atas cerita. Itu sebab dalam bercinta ni, kita kata the power of love is powerful. The best thing, the enemy, the best thing dalam cinta ni, dalam love ni, tak boleh ada
Maksud kata, the best thing dalam cinta ni tak boleh ada hope, tak boleh ada trust. So, dalam cinta ni, there's no hope, there's no trust dalam perjalanan ni. Dalam perjalanan ilmu yang puak-puak fiqah bawa tu, wajib tidak boleh tidak kena ada trust and hope, doubt and belief. Sebab itulah kaedah yang mereka semang selama ni. Mereka tak ada pun mengaji ilmu mengenal diri. Mereka mengajar ilmu mengenal keadaan. Maka bila nak mengenal, baiklah. Maksud bila kita sebut buat trust and hope ni, maksud yang dikatakan puak-puak ni, puak-puak contohlah puak-puak. Sebut pilihan nama tu. Puak-puak Dr. Maza, puak-puak Kamili, Dr. Kamili, puak-puak Ustaz Nodros dan puak-puak yang datang dari lain aliran atau saliran selain daripada Wahbi atau puak-puak apa sekalipun, yang mananya puak-puak yang tak mengaji, yang tidak mengaji ilmu mengenal Allah. Puak-puak yang tak mengaji ilmu mengenal Allah, maka puak-puak ini akan study yang disebutkan seperti mereka akan study konsep and ideal, law and system. Benda ni lebih banyak tertaut kepada kaedah-kaedah sejarah, cerita atas cerita dan kaedah-kaedah masalah sikap. Maka mereka cerita bagaimana nak membentuk sikap. Yang tadi kita sebut tadi kan, di sini kan kita sebut tadi kan, dari sini kan, bagaimana amarah, bagaimana lawamah, bagaimana malhamah, bagaimana orang yang macam ni, orang yang macam ni, orang yang suka mengumpat ni, orang macam mana, orang yang mengutuk orang yang suka menghukum orang. Cerita itu tertakluk di dalam kaedah nasihat yang terbit dari hadis dan Al-Quran, which is a very good for orang-orang yang masih lagi dalam kaedah menuntut ilmu agama. Itu sebab dia kita sebut tadi, puak-puak ni dia lebih bercerita tentang hope. Dia lebih bercerita tentang trust. Dan mereka bercerita tentang belief. Tetapi according dalam kaedah ilmu agama. Ini yang cuba dimaksudkan dalam kaedah ilmu agama. Puak-puak ni, contoh dia bila disebut juga tadi, cinta tak memerlu trust and hopes. Sebab benda ni terterbit daripada kaedah masih lagi contoh dia macam ni. Bila tanya macam mana hang percaya sangat Mamat ni, macam mana hang nak hang bersetuju dengan Mamat ni? Pada satu masa dahulu, satu ketika dulu aku ni macam ni. Bila masuk satu ketika, which is the past, yang mananya termasuk dalam kaedah no more. Tak ada lagi. Bila the past, tak ada lagi dah. Lepas tu, bila hope, I hope satu hari nanti, dia termasuk dalam kaedah future. Inilah cerita-cerita yang di dalam tiga-tiga ustaz ni. Kebanyakan kaedah the past and the future. Untuk bercerita tentang seseorang itu, keluarlah hadis diriwayatkan pada ini, oleh ini, disampaikan oleh ini dan dicatat oleh ini. Mereka file up here ilmu yang mereka mengaji, iaitu all about the past. Dalam Quran tu ada cerita pasal the now and the here. So lepas cerita hadis ni banyak tentang yang telah berlaku, which is no more. Dan lepas kautkan, kalau kita macam ni, kita akan tuntut syurga, kita akan dapat pahala. Then they create your thought and emotion masuk dalam kaedah the future. The future which is
Not yet. Belum berlaku lagi. So, ilmu-ilmu yang macam ni, first, they create doubt in you. Lepas tu, baru dia create belief dalam you untuk counter doubt tadi. Tetapi trust tak ada kena-mengena dengan tu. Sebab itu semua create dengan kaedah yang telah berlaku, yang belum datang. Bila orang-orang di sini perlu ada benda macam tu untuk duduk dalam kepercayaan untuk saat ini. Tetapi ilmu mengenal Allah, kebanyakan para makrifah, kebanyakan, tak semua pasal dia berperingkat, masih menggunakan hadis. Tetapi seperti mana yang cuba disebut berkali-kali, hadis dan kaedah-kaedah Quran ini sangat terbaik untuk ilmu agama. Sebab kita boleh tengok Hindu dengan gitarnya, bagawan gitarnya, Kristian dengan Bible-nya. Lepas tu adalah Vedas, adalah macam-macam lah nak sebut, macam-macam. Islam dengan Qurannya. So, dia masih akan menceritakan tentang tadi yang kita sebut tadi, babak, iaitu kemasyarakatan, kemanusiaan, dan bagaimana nak buat benda yang baik, tak mau buat benda yang jahat. Itu masih lagi, dia masih dalam kaedah Quran yang muhaddas, ataupun buku-buku yang masih berkaitan dengan kaedah peringkat muhaddas. Bila orang main ke peringkat ini tadi yang kita buat tadi tu, mereka nak mengenal yang satu dan jalan yang mereka nak lalu. Jalan yang mereka nak lalu ni macam mana? Mereka nak kenal ni. Ni, jalan yang mereka nak lalu ni macam mana? So, ilmu ni tak ada kena mengenal dengan yang lain. Dia kena mengenal dengan diri dia. Bukanlah kita cakap orang mengaji ilmu makrifah tolak hadis, tak ada. Bukan kata ilmu makrifah ni tolak Quran, tak ada. Sebab kaedah pengajian ilmu tu sendiri orang tak faham. Maka disalah faham oleh bertahun-tahun oleh ahli-ahli agama yang mana berjawatan di jabatan agama setengahnya. Dan kebanyakan mufti yang ada educations tetapi tak ada ilmu mengenal, tapi ada ilmu semata-mata. Sebab bila masuk dalam ilmu tadi kita cakap konsep amnesia, law and system, you create doubt, you create belief, itu semua. So, betul mereka ada agama dan mereka tak salah dengan kaedah agama. Lepas tu, cuma mereka tak boleh kaedah agama ni menentang ilmu mengenal Allah. Berpuluh tahun dah ilmu mengenal Allah ditentang oleh puak-puak yang tak mengenal diri dia. Puak-puak yang tak mengenal siapa dia. Hadis, sejarah, it is the past. Lepas tu bercerita tentang syurga yang mana not even yet. And then bercerita tentang the past yang mana membuat hang rasa bersalah. Untuk awak counter conversation pada yang ramai. You blast the concept on and on, again and again. Sama saja proses kita tengok. Kita boleh nampak different player, para ustaz yang bagus untuk kaedah keagamaan, tetapi buta mata batinnya daripada mengenal diri mereka, mengenal Tuhan mereka. Jahil kepada diri mereka, jahil kepada Tuhan mereka, iaitu jahil murakah. Jadi hari ini kita boleh tengok sama saja jenis-jenis tu. Jenis-jenis ini yang mana mereka ni adalah mencerita benda-benda luaran semata-mata. Mereka the same, the different players. Kat sini kita tengok sasat Ustaz Nur naik, sasat Ustaz ni naik dari YouTube, but the same old playground they talk about and where they are. Mereka dekat situ je. Tak kisahlah, bukan salah pun mereka dekat situ sebab mereka mengaji hal tu. Tapi yang menjadi lecehnya, bila mereka ni kacau puak ni. Puak mengenal Allah. Padahal
Puak ni lah tak pernah tuduh orang lain apa pun. Puak ni tak mau kacau orang lain. Ada budak lepak tu duk bercakap, dia sebelum tu 10 tahun dia bercakap, dia tak pernah kacau puak-puak ni. Tapi bila keluar Dr. Mazhar, Dr. Kamili, Nodrus dan puak-puak mereka ni kacau. Maka dia pun hanyut dengan perangai mereka ni. Dia pun masuk, berceramuk, marah mereka, maki mereka. Sampailah satu masa dia duduk, satu malam tu dia fikir, budak lepak tu, ish, mereka ni dah berjaya jerat aku. Aku bukan bawa ilmu yang berkaedah seperti mereka. So dia pun minta maaf. Even it is what it is. It is what it is. Okay. Baik. Mereka ni banyak yang kata same playground ni, yang mereka ni banyak create again and again, on and on, process of worrying. Atau mereka build up the energy of fears. Yang ni, mereka selling fears out of game, the past and the future. Mereka menjual, menyebar atau membawa kaedah-kaedah menakutkan atau kaedah-kaedah bagi orang resah, gelisah, bagi orang bimbang, bagi orang rasa bersalah. And that's how the complex of religion, the business of religion continue. And they can make money out of it. When you boleh rasa bersalah, baru mereka boleh buat bagi-bagi ceramah, kau duit mereka ambil. Sebab kaedah tu harus continue, harus create fears. Bukan semua ustaz, tapi di Malaysia ni 95% kot. Itu sebab kebanyakan mereka menentang ilmu mengenal Allah. Sebab ilmu mengenal Allah tak buat duit. Ilmu mengenal Allah, kita pergi duduk rumah guru dari malam sampai pagi, balik pun dia tanya lah ada duit dah nak balik. Dia bagi lagi. Sebab guru yang mengajar ilmu mengenal Allah ini sampai satu peringkat, dia akan memberitahu ini bukan ilmu saya dan ini bukan hak saya. Yang saya bercakap ni satu pun bukan hak saya. Kalaulah saya mengatakan saya adalah ilmu, mungkin di mata Tuhan besar melukut pun tak ada. Ini guru-guru ni. So dia tak pedulilah kaedah-kaedah orang tak mai kat dia ke, orang mai kat dia ke, dia tak peduli. Sebab apa? Yang mai kat dia telah menyedari kaedah yang berada di sini. Semayang aku macam mana, Tuhan pun aku tak kenal. So di sini. So bila kita sebut mereka ni different players but the same old game dia play, bercerita hal sejarah dan masalah sikap. Bab makrifat pula, kalau kita kaji bab makrifat pula, iaitu lebih menceritakan hal present of the very moment, now and here. So bukan hal sejarah. It is about mengenal diri, mengenal Allah yang maha berserta walau di mana saja kamu berada. Kita tak cerita masalah sikap. Kita tak tengok pula guru tu ada sijil, tak sijil, balik daripada negeri mana, PhD ke apa. Tak ada. Dalam ilmu mengenal Allah, guru yang mengenal Allah akan memperkenalkan siapa diri kamu. Bukanlah guru yang balik di tanah Mesir, fasih cakap Arab. Sebab kamu nak mengenal diri kamu yang fasih bahasa Melayu. Sebab kamu di tanah Melayu. Kalau seseorang tu fasih dalam bahasa Tamil, guru dia di India akan cerita dalam bahasa Tamil. Kalau seseorang tu fasih dalam bahasa Arab, guru dia dalam bahasa Arab mencerita dia dalam bahasa Arab. Sebab tidak kukirim satu rasul yang sama bahasa dengan bangsanya. Surah Ibrahim ayat 4. Okay, alright. Banyak guru ni, guru makrifah ni, dia cerita bab usul pada diri. Sebab kalau kita cerita tentang lepas, kita nak cerita pasal cinta. Kita abang kat orang tu kata aku cinta dia entah sebab apa, aku percaya dia. Sebab dulu dia macam ni. Tapi awak melihat kekasih awak bukan disebabkan dulu. Sebab saat ini awak jumpa dia, awak duduk dengan dia, kepercayaan awak sini. Tak tahu orang cerita pasal dia dulu macam mana, awak dah jadi ragu. Sedangkan love is about a moment to moment. It's about now and here. Begitu juga ilmu. Ilmu ni untuk diberceritakan, diberi contohkan. Tetapi kenal adalah untuk saat ini. Kalau kata, oh aku kenal dia ni, dulu dia macam ni. Itu bukan kenal. Itu ilmu. Berdasarkan kepada dulu. Dulu dia macam ni.
Lama dah aku tak jumpa dia. Tak tahu aku tengok dia macam ni. Tapi dulu dia macam ni, macam ni. Oh, yang awak cerita itu adalah sejarah dia. Awak tak kenal dah. Awak tahu tentang cerita dia yang lepas. Cerita dia hari ni awak tak tahu. Alah, aku tak tahu lama aku tak jumpa dia. Tapi aku kenal dia. Oh, tak. Manusia berubah. So, bila you cakap pasal you kenal dia yang lepas tu, tak ada. Sebab dia yang dulu bukan lagi macam dia ni. Allah Ta'ala itu berserta dari satu every split eon. Allah Ta'ala itu berserta. Bukanlah Allah Ta'ala itu hanya sebagai cerita-cerita. Allah Ta'ala bukan benda yang harus, bukan subjek, bukan objek. Dia nyata. Kerana nak subjek pun untuk apa? Sebab dia kayanuhu binafsihi mukhalafatuhu lil hawadis. Itu sebabnya ahli-ahli makrifah dia lebih proses pada seperti innallaha ya'murukum an tu'adu amanati ila ahliya. Itu sebab dia masuk dalam mencari kaedah yang berbunyi wa fi anfusikum afala tubsirun. Jadi depa cari yang tu. Awaludin ma'rifatullah. Depa nak kenal Allah dulu, bukan depa nak kenal masalah. Jadi usul masuk kita Dr. Kamili, Dr. Mazhar, Dr. Naudrus, mereka ni lah kalau aku jumpa. Okay. How for me to talk with you all? Sebab clear, because you are never in the now. You are never in pengajian the now and the here. Sebab kamu tak mengenal Allah. Kamu tak mengenal ilmu mengenal Allah. Kamu akan teropong mereka ni dari sudut sejarah dan berbagai-bagai. Sebab ilmu makrifah tak ada kena mengenal. Bila awak jumpa Allah esok di hadapan Allah, Allah hadis riwayat Abu Hurairah ada, takkan nak cerita kat Allah ke tu? Kalau Allah itu maha mengetahui, nak cerita apa? Aku yang menjadikan mereka dan perbuatan mereka. So, bila satu orang nak cerita dengan kita, mesti dia kena cerita sesuatu yang kita tak tahu, baru syok. Baru kita tumpuk, oh betul ya. Sebab kita tak mengetahui. Tetapi adakah satu benda yang Allah Ta'ala itu tak ketahui? Pada Allah itu sendiri. So, you nak cerita apa dengan Allah? Sebab dia was-sami'ul basir, kita tahu. Dan dia kata, wa huwa ma'akum aynama kuntum was-sami'ul basir. Tadi nak cerita apa kat dia? Itu sebab ilmu makrifah ni lain. Takluk dia adalah tidak berhuruf dan tidak bersuara. Bagaimana nak cerita dengan puak-puak tiga ni? Kalau mereka ajak debat, kau nak tanya mereka apa? Kalau dia Naudrus, kau nak tanya dia orang Singapura ni. Lu apa hal? Lu apa hal? Kita kau nak tanya dia. Sebab gua tak kacau lu. Lu kacau gua apa hal? Pasal apa? Sebab apa yang gua mengaji bukan apa yang you mengaji. What am I looking? It's not the same what you are looking. So, hari ni awak tak mengaji ilmu mengenal Allah. Okey, kalau kata awak mengaji ilmu sufi, tarikat sufi, kami tak mengaji sufi ni, guru dia akan bagi tahu siapa diri dia. Mereka ni tak faham. Mereka mengaku satu jalan yang berbeza. Bagaimana nak dihurai? Walaupun satu bumbung bukan satu faham, itu pengajian mengenal Allah. Ada rahsia-rahsia dia yang diharam untuk kongsi. Kalau dia dah laisa kamislihi syai'un. Sebab mereka ni hal-hal sejarah dengan telitinya. Kalau kita study hal sejarah, memang tak ada kena-kena untuk saat ini, the now and the here. Dalam Quran pun ada cerita bab sejarah. Dalam Quran pun ada cerita bab akan datang. Dalam Quran pun ada cerita bab the now and the here. Salah satu tadi kita sebut dah tadi, awal-awal tadi, surah 7 ayat 84. Apa ada kena-mengena dengan orang lain? Kita ada sebut juga, surah 17 ayat 84. Kita sebut tadi, 17, 84. Apa ada kena-mengena dengan orang lain? Dan kita tunjuk juga tadi, surah 6. Surah 6. Berapa kali nak sebut? Malas nak sebut dah benda ni. Ayat 94. Dah sebut dah. Ini pengajian ni duduk tak mana? Ayat-ayat ni untuk pengajian orang yang duduk di sini.
Sebab kalian tak duduk dekat kaedah the now and the here. So, kalau kalian mengaji ilmu mengenal Allah, mengenal diri dan betul-betul mengaji benda ni, kita okey. Tak ada masalah. Sebab hampa duduk kat sini pun puak-puak makrifah tak ada masalah kat hampa. Puak-puak makrifah tak pernah pergi kacau hampa. Berapa banyak kes hampa pergi serbu pergi kacau orang makrifah. Tapi hampa tak mengaji ilmu makrifah. Ini mufti-mufti di Malaysia. Saya dah face banyak. Saya face Ishaq Barum. Saya face Datuk Syekh Azmi. Mufti Johor pun biasa. Dan ni ahli jabatan Negeri Sembilan pun biasa main soal siasat. Dan yang ada di Penang pun main siasat. Kita dah sembang kan ni Pak. Bila tanya balik, hampa nak tahu apa? Apa yang hampa nak tahu? Hampa tak mengaji ilmu mengenal Allah. Dan ilmu mengenal Allah ni tak ada mengenal dengan apa yang hampa bawa. Dan mereka tak pernah kacau orang lain. Mereka tak pernah hasut orang lain. Hampa sepatut tahu mereka tak ada pengikut. Mereka tak ada followers. Kalau ada, batal. Sebab ilmu mengenal Allah ni adalah untuk mengenal diri mereka sendiri. Kianuhu binafsihi mukhalafatuhu lil hawadis. So, what is left there to talk about? So, masalah dia, puak-puak ni selling fierce. Puak-puak ni kena create satu isu kat atas puak-puak ni, baru dia blast. Lepas tu adalah puak-puak lain pula yang pengikut mereka pula. Pengikut mereka pula. Apa saja kita post, mereka hentam. Mereka hentam puak-puak ni. Hentam. Padahal bila kita tanya balik, kita habang balik, kebaikan hampa, syurga hampa, apa saja yang hampa buat, solat hampa, tak ada kena-mengena kami. Kalau kami yang tak betul ni hampa kata, tak akan menyesatkan hampa. Sebab Allah yang dalam posisi menyesatkan. Dan Allah pun kata mereka cuba menyesatkan orang lain, tak ada lain, melainkan diri mereka sendiri. So hampa create, ada orang lain boleh menyesatkan. Orang lain, Mamat ni telah disesatkan oleh Mamat ni. Padahal Allah kata, Allah lah yang menyesat. Dan siapa yang disesatkan, tak ada siapa yang boleh tolong. Berapa kali dah duk sebut? Banyak kali dah. Boleh tengok surah 16 ayat 37. Boleh tengok surah 6 ayat 52. Surah 6 ayat 104. Ni semua dia sebut dah. Tetapi bila kita tak mau, kita tak peduli ni, yang mana capacity of Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dialah yang menyesatkan, dia yang boleh bertunjuk. Kita tolak tepi ayat ni, kita guna ayat-ayat kita. Kita kata mereka ni sesat. Mereka tuduh mereka ni sesat. Hampa tuduh mereka ni sesat, hampa create, dan that is how you make money through your YouTube. That is how you gain American dollars. Inilah dikatakan Ustaz American dollars sebanyak di sini. Sebab kalau kita kaji, orang yang mengaji ilmu makrifah ni, ada hailah mengaji ilmu mengenal Allah, mengenal diri. Kalau kalian ada bahagian ni, kalau kalian ada bahagian ilmu mengenal Allah dan mengenal diri ni, tak ada masalah. Otherwise, everything is available. Apa saja hampa nak tahu is available. Boleh masuk. Tetapi hampa tutup semua. Kerana hampa telah menghina, hampa telah mengeji, hampa telah mengutuk. Kalau kita nak duduk bincang bab solat, kita harus jujur, kita harus ikhlas. Itu duk cakap tadi, surah 6 ayat 52 tadi. Islam punya best, Quran punya steady, yang disebutkan tadi dalam, tak sebut lagi, dalam surah 6 ayat 108. Janganlah kamu mencerca mereka yang menyembah selain pada Allah. Walaupun orang bukan Islam pun Allah tak suruh cerca. Tapi hampa ni yang puak-puak dari sini ni tadi ni, hampa create apa yang sebenarnya? Hampa senang tuduh orang sesat, hampa cipta orang ni kufur, orang ni apa. Takkan guru hampa ajak tu? Guru kami ajak hukum diri sendiri, tengok diri sendiri. Sebab dalam kehidupan kita akan berbuat salah. Kalau mufti pun ada buat salah. Kalau penceramah agama pun ada buat salah. Cuba tengoklah ustaz-ustaz boleh berkumpul, bawa keluar satu fatwa, kata Mamat Lepat tu sesat. Padahal mereka tak boleh jumpa dia lagi. Kalau dia ada masalah tak boleh pergi, buang kena tunggu. Hampa tak boleh buat keputusan suka hati hampa. Ini agama lain, walaupun
orang bukan Islam, mereka tahu tak boleh buat macam tu. Tetapi di dalam kaedah apa boleh buat macam tu? Hampa nak hukum apa kalau dalam Quran sebut? Dalam Quran sebut dalam surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 93, surah Ibrahim ayat 4, surah Yunus ayat 99 dan 100. Hampa study ayat tu. Lepas tu hampa study ayat surah 16 ayat ke-37, surah 6 ayat ke-52. Study. So, hampa boleh tengok what position that you have sampai nak boleh kata orang sesat. Sedangkan position tu nak memberi petunjuk dan membuat orang sesat adalah hak milik Allah Ta'ala, bukan hak apa. Tapi disebab hampa tak kenal Allah Ta'ala tu. Jadi hampa tak peduli ayat surah 6, ayat 94 tu hampa tak peduli. Bukan tanggungjawab hampa lah. Orang balik sendiri. Sendiri dia balik. Surah Al-Hadid ayat 3. Dia awal, akhir, zahir dan batin. Kalau kita nak mengaji, dia kata kamu akan pulang seperti mana awalnya. Kalau kita mengaji yang awal, kita pasti dapat yang akhir. Kalau kita kenal yang zahir, kita pasti kenal yang batin. Tapi hampa tak peduli. Itu sebab untuk mengerti or to understand a very simple facts which is not a philosophy. Macam perlu kata ilmu ni filosofi. No, it's not about philosophy. Hal something yang nyata. Existential. Not a philosophical. It's about mengaji, mengenal yang wujud, mengenal yang ada, mengenal yang nyata. Seperti surah 7 ayat 7. Ni, 77. Seperti surah 7 ayat 7 ni. Allah Ta'ala itu sesungguhnya, dia tak gaib. Allah Ta'ala tu tak gaib. Dia sebut kami lah dalam tu. Sebab, bila kita mengaji ilmu mengenal Allah ni, adalah, orang yang mengaji ilmu mengenal Allah ni, ilmu makrifah ni, adalah mengaji is the now and the here. At the very moment to know the capacity of nak tahu hal kaedah yang maha berserta saat ke saat dan di sini. The now and here. Contoh bila guru waktu kami, okey, puak-puak ni tak tahulah. Atau yang ramai tak tahu, bila kami duduk pada tahun 1986 depan guru yang telah dituduh sesat oleh Nodros. Katanya sebab dia ada fatwa kata. So dia menyambung tuduhan tu. Hari ni orang ramai kata budak lepak tu sesat disebabkan ada fakta oleh disebarkan fatwa oleh Dr. Mazhar and the group. Tetapi bila orang sedang, yang menuduh ni sama seperti Pak Abu kena. Dia tak jumpa pun, tak soal jawab pun, dia main tuduh ya. Jenis-jenis ni. Seperti kami duduk depan Pak Abu, so kami beritahu Pak Abu cerita pasal apa. Sekarang kita bercakap aku itu, aku ini, aku semayang dan akulah yang buat ni, aku yang mana? Hari ini dalam Quran surah 24 ayat 44, surah 22 ayat 46, surah 17 ayat 72. Okay, these people might say this man is always going on about the same surah. Okay, tell you what, because I'm going on about the same things and same surah for ilmu ma'rifatullah. Kenapa dan mengapa? Kalau awak nak cerita bab lain, Quran itu luas. Quran itu petunjuk. Quran itu penawar. Quran itu adalah penyelamat. So, carilah bab lain dalam Quran. Kalau saya bercakap bab ilmu ma'rifah, ini kaedah dia. Salah satu lagi kaedah dia surah Al-Kahfi, surah ke-18 ayat 103, 104 dan 105. Juga Al-Kahfi ayat 65. Al-Kahfi surah ke-18 65. Kami mengajar para pemuda itu sejenis ilmu di sisi kami.
So that's why ada Islam minallah, hablum minallah, dan Islam minan nas, hablum minan nas. Hampa ajaklah bab tentang di mata manusia tu. Tak ada masalah pun. Tapi awak yang pegatai pergi kacau lepas ni. Yang nak mengaji ilmu mengenal diri, mengenal Allah ni. Sebab ilmu ni mengajak tentang mengenal yang satu, bukan mengenal yang ramai. Baik. Sebab tentang yang mengenal yang ramai ini telah ditegur dalam surah 6 ayat 116. Berapa kali disebut dah. So, sebab dia cari kaitan untuk mengenal Allah ni. Yang seperti disebut tadi, buta di dunia, maka butalah di sana. Malah lebih sesat lagi. Surah 17 ayat Surah Al-Isra 17 ayat 72. Surah ini seperti surah Al-Hajj surah 22 ayat 46. Bukanlah mata kepala mereka yang buta, mata kepala, tetapi adalah mata hati mereka. So hari ini kalau mata hati ni, teritori dia melihat apa? Mata hati ni melihat apa? Kalau mata kepala ni melihat 1001 jenis. So kalau kata memberi jalan petunjuk, Allah Ta'ala sebut banyak ayat jalan petunjuk. Apa yang ditunjuk? Mata ni ke? Tok Haji, Tok Lebay pakai yang luang ni ke? Kita mengaji mengenal Allah, nak mengenal ustaz ke? Kita mengaji mengenal Allah, nak kenal guru ke? Nak kenal syekh ke? Tak. Kita mengaji mengenal Allah, nak kenal diri kita. Maka duduk di depan Pak Abu pun bercakap. Baik, tulis atau dengar baik-baik. Hayat, satu sifat Allah Ta'ala. Hayat ni jangan duk fikir pasal hidup lagi. Kamu lihat, kamu ada tubuh badan tak? Jadi kita tak berangan sejarah Nabi, kita tak berangan hadis-hadis. Bukan di pengajian ni balik tanah harap ni. Kita pengajian adalah untuk balik pada diri kita yang berpijak di tanah sekarang ini. Bukan balik daripada tanah harap. Ni bukan ilmu tanah harap. Ni ilmu di mana kamu berada, di situ ada Allah. Faham baik-baik. So, ayat adalah, kita tengok. Ada tuan guru ini, tubuh badan. Dan itu bukan hak awak. Ilmu. Jangan fikir pasal pengetahuan. Otak dulu. Otak, lembu pun ada, mayat pun ada. Seperti mana hayat tadi, orang mati pun ada, orang lumpuh pun ada. Brain dead pun ada, yang orang tak boleh fikir yang diam ya tu. So, ilmu ada tak? Otak ada. Bukan saya cakap bab fikiran. Saya cakap pasal ilmu. Lepas tu, kudrat. Tangan kaki ni ada tak? Ada. Saya tak cakap pasal kekuasaan. Saya cakap tangan kaki dulu. Tengok pada diri awak ada tak? Aku ada tangan kaki. Itu bukan hak awak. Itu sifat Allah Ta'ala punya. Bukan hak awak. Awak tak boleh beli di kedai. Tak ada jual. Orang lumpuh pun ada. So, iradat. Awak ada hati tak nak tanya? Ada. Saya tak bercerita pasal kehendak lagi. Saya cerita pasal hati. Ada tak ada? Ada. Samak. Cuping telinga. Saya tak cakap pasal pendengaran lagi. Ada tak? Ada. So, kita melihat yang zahir. Dialah awal, akhir, zahir, batin. So, kita tengok yang zahir dulu. Ada. Tadi yang sebut tadi, surah Al-Hadid ayat 3. Okey, baik. Basar. Biji mata. Orang buta pun ada. Telinga tadi orang pekak pun ada. Mayat pun ada. Ni basar. Biji mata. Okey, biji mata ada tak? Saya tak cerita pasal penglihatan lagi. Kalam. Mulut. Saya cerita pasal bibir ni. Mulut yang kita boleh tengok. So, kaedah yang saya sebut tadi ialah hayat, ilmu, kudrat, iradat, samak, basar, kalam adalah 7 sifat magni. Iaitu dialah yang zahir. Kita nak tahu kaedah-kaedah ni ambil daripada yang mana. Apa tu baru masuk pula sifat maknayah. Baru kita pergi. Ada hayat, mesti ada hayun, pergerakan. Ada ilmu, mesti ada alimun, pemikiran. Baru dia pergi macam tu. Apa tu kita pergi lagi. Selepas sifat maknawiyah tadi, maknawiyah, kita masuk pula lagi. Kalau hayat, ada hayun, ada kaunuhu hayun. Hayan. Ada kaunuhu. Seterusnya lah. Kaunuhu hayan, kaunuhu aliman, kaunuhu kudiran. Semua ni masuk. Sami'an, semua masuk. Kalau nak sembang panjang. So, berfikir balik. Yang mereka duk tuduh ilmu ni tak betul. Adakah kacau poyok nasib mereka? Pasal apa yang mereka cemburu sangat yang orang mengaji ilmu mengenal Allah ni. Mereka mengaji apa yang ada kat mereka. The now and the here. So, ini kesilapan
puak-puak yang telah berlaku. Sesuka hati mereka menghukum puak ilmu makrifah. So, with all due and respect, bila kita mengaji mengenal diri, puak-puak ni cakap, tuduh macam-macam kat ilmu ni, keji ilmu ni, tuduh macam-macam puak-puak ni. Dulunya orang tak perasan pasal pengikut mereka terlalu fanatik, tak peduli dah, tak gaji dah. Apa yang mereka ni buat ni? Kita ikut je ni, hentam puak-puak ni. Hari ni mungkin mereka fikir, mereka ni samalah dengan puak-puak ni. Mereka mengaji hal ehwal keagamaan. Mereka ni bukan nak mempertuhankan agama. Mereka nak mempertuhankan Allah yang berserta lagi nyata. Yang mananya laisa kamislihi syai'un, yang mananya kianuhum binafsihi mukhalafatuhu lil hawadis. Yang ni mereka nak kenal. So, bila mereka mengaji di peringkat ini, mananya ada kaedah, mereka ada pengikut. Ini kata pembohongan out of their own thought and emotion. Bersangka-sangka malah berdusta. Mereka ni tak faham. Mereka ni mengaji kaedah yang ramai. Pada yang ramai. Pada yang ramai. 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 Orang ni mengaji untuk diri dia sendiri. Untuk diri dia sendiri. Dia dalam teritori diri dia sendiri. Masih bertitik. Pasal nak cerita. Dia dalam teritori diri dia sendiri. Dia tak keluar daripada ni. Okey. So, istilah guru yang mengajar tentang ni, bila mai satu masa di peringkat dia talqin ijazah, saat itu dia beritahu dekat orang yang dia talqin tu, saya bukan guru awak. Setelah awak kenal siapa sebenar diri awak, itulah yang memahami. Kalau awak tak faham, awak masih duduk dalam kaedah fardu ain, usul fiqh tasawuf. Bila awak masih lagi kaedah keagamaan, bila awak kenal siapa diri awak, awak telah terkeluar daripada putaran ini secara rahsianya. Bukanlah awak buang kaedah ini. Tak. Dalam kaedah mengenal Allah, ini telah tiada pada diri awak. Tetapi balik pada syariat, maka ini akan ada. Majlis mayat, majlis orang kahwin, majlis hormat, majlis kaedah agama. Tetapi secara rahsianya kamu telah lengkap ilmu mengenal Allah untuk kamu pulang kepada Allah. Ini untuk kamu dengan yang ramai. So di sinilah bezanya. Kenapa lepas cakap dalam YouTube ni, kenapa lepas duduk sembang depan whiteboard ni, sedangkan kata lepas bukan guru. Yes, indeed. Lepas bukan guru. Tetapi disebabkan lepas lampak guru lepas dihina, dikeji, arwah ayah lepas dihina, dikeji. So I have to come. Berapa puluh, tak tahulah beratus ke beribu ahli makrifah, baik dari sudut guru yang mengajar sebelum talqin, guru yang mengajar kaedah menuju ke arah mengenal, dihina, dikeji. Dan juga ahli-ahli makrifah yang membawa ilmu mengenal Allah secara sendirinya difitnah. Ramai yang mengaji dihina, dikeji oleh puak-puak ni. So I come out untuk bagi tahu kepada ahli-ahli jabatan agama. Sebab mereka ada ego trip mereka. Most of them, not all. Saya pernah tanya Dr. Dua-dua arwah. Waktu kes saya, dia handle. Datuk Syekh Hazmi. Saya kata, why? Why so difficult for you to say, I just don't know? Kenapa Datuk Mufti begitu susah nak abang minta maaf, saya tak faham ilmu ni? You lost nothing by saying so, because you tetap ada jabatan, you tetap duduk dalam tu, you tetap ada kereta mewah, gaji you tetap jalan. Kalau you mengaku you tak tahu ilmu mengenal Allah. Dan saya kata, kalau you nak mengaji, bapak saya hidup lagi. Bapak saya bukan orang jahat. Kalau Tok Mufti kata saya main nak bersoal jawab, nak mengaji, bapak saya akan buka cara awak nak mengaji. Tapi kalau awak main nak proses, nak hina, nak kutuk, dia akan jawab kaedah itu. So, lepas ke depan ni nak bagi tahu apabila mufti-mufti dan 14 ahli tertinggi Mahkamah Syariah ketika kes lepas tengah meletup 1997, mereka tak mau turun ke bawah sikit. Yes, aku tak mengaji ilmu ni. Yes, there's something I don't know about. Mereka tak mau macam tu. Tapi masa tu tak ada internet.
So hari ni lepas cakap dalam YouTube, so they have a time duduk jamban boleh tengok. Lepas duduk dalam bilik, lepas kena tengok. Orang tak tahu yang lepas tengok uraian ni. Ahli jabatan-jabatan tertinggi bagai hal ehwal agama, I don't know what. Jabatan, banyak jabatan. So, mereka boleh duduk dalam bilik mesyuarat, pasang YouTube, mereka boleh tengok ramai-ramai. Sebab itu saja tujuan lepas. Bukan nak jadi guru. Batal lah kalau ahli makrifah jadi guru. Sebab apa yang dia ajak orang tu untuk mengenal diri dan mengenal Allah. So macam mana nak jadi guru? Kalau awak dah talqin satu orang tu, awak terputus sebagai tenaga pengajar dan yang nak mengambil tahu. Atau sebagai seorang yang bukan tenaga pengajar, seorang yang cuba hurai, cuba bersembang bab ilmu ni, tiba satu masa, engkau patut tahu. Awak tak patut lagi dipecah huraikan sebab awak duduk di satu peringkat untuk patut tahu. Maka dibongkarnya apa yang dia patut tahu, yang haram bagi yang ramai. Sebab nak cerita tentang dia. Yang satu bercerita tentang yang satu. Bila yang satu tadi tu kenal yang satu, dia dah bersalahan pula dengan yang bercerita tadi. So what is left there untuk cakap pasal hang nak murid guru? Tak ada, sebab yang dia kenal tu melebihi. Sebab yang dia memperkenalkan itulah arifin billah, itulah yang dikatakan iman, Johar, Iraq, yang dikatakan rahimullah. Sebab dia akan proses balik pada syariatnya. Kita kata, dia kuhadapkan wajahku ke wajahmu waktu kita di sini. Kita pandai cakap, aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Tuhan dah tak ada dah. Allah tu baru nama. Aku nak saksi bahawa Nabi Muhammad itu bersurat Allah. Bila masa saksi? Ini bila sampai tang sini, segala jawapan di situ yang mereka ni tak teringin nak soal diri mereka telah terjawab pada Mamat ni. So bila terjawab pada Mamat ni, automatically dari bab rububiyah dia telah terkeluar. Sebab di sini hanya bercerita tentang ubudiyah dan bercerita tentang maujud. Ini dia telah bertemu satu tempat yang terkeluar dari putaran yang ramai. Maka dia telah membawa satu ilmu dengan secara tak langsungnya, iaitu di antara dia dengan Tuhan tiada antara. Kerana tiada dia. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. So di sini bagaimana dia nak sebut dalam kaedah kita? Bagaimana dia nak sebut dalam kaedah yang mencerita tentang mereka ni? Dia kata, aku mengaji mengenal diriku. Macam mana nak sembang dengan hang yang tak mahu mengenal siapa diri hang? Inilah. Hari ini tujuan lepas cakap, wahai yang berjabatan mufti, wahai yang berjubah serban, Mamat ni yang ragat macam ni, bercakap bukan sebab nak menggurui tuan-tuan. Wallahi saya tak cuba menggurui tuan-tuan. Tuan-tuan hebat, tuan-tuan punya ilmu. Dr. Mazhar hebat, Nodrus hebat, Kamili hebat, tetapi buta mata hatinya. Maka dia langgar habis kaedah-kaedah yang orang celek mata hatinya. Sebab kami melihat, without doubt, yes indeed, these people ada ilmu. Yang bekerja di jabatan agama, with all due respect, you guys have a knowledge, without doubt. You have a good knowledge, great knowledge. Tetapi yang menjadi pelaknya adalah apabila puak-puak ni duk hentam ahli makrifah, hampa diam. Sebab puak-puak ni buta mata hatinya. Mereka tak kenal Allah. Mereka haramkan ilmu mengenal Allah for no reason, out of their thought and emotion. Oh, guru-guru makrifah ni, tuan-tuan macam ni, macam ni, macam ni. That's their own thought and emotions. Blind fool. I see so many great minds has destroyed by their own madness. I have been gone through lots of this situation. Banyak ada orang mai cuba nak bertengkar. Ada bila orang komen dekat macam baru ni ada satu orang komen dekat kawan saya punya Facebook. Ni hebat ni guru makrifat, Tok Guru Makrifat pun ada. Hi dia kelak. Saya kontak dia 4 pagi. Dia nak angin. Sebab dia tak faham, dia ingat saya guru ke cerita ni.
Saya bukan guru. Saya mencerita apa yang berlaku. Saya dihina, dikeji waktu 1997. Di viral dalam paper apa semua. Masa tu tak ada internet. So how for me to back myself while all the journalists on that very time, maybe now still some of them, takut periuk nasi mereka. Mereka buat naya kat orang sebagai seorang pelukis ni tepi jalan. Tuduh sesat, tuduh apa semua tak kisah. Tetapi mereka nak jaga periuk nasi mereka. Takut editor, tak berani lawan editor. Saya temu ramah dengan lepat. But justice. Kenapa kita nak hantam bak simpati? Kenapa kita tak cakap apa yang lepat cakap? Kaedah apa yang berlaku dalam majlis agama Islam. Apa yang Tuan Hakim cakap kat dia. Apa Jabatan Agama buat kat dia. Kenapa kita tak cakap benda tu? Dia persoalkan kita sebagai jurnalis untuk persoalkan puak ni. Kenapa kita tak soalkan puak ni? Kita boleh terbang pergi England, pergi interview dengan orang yang buat lari anak dia, yang melanggar contempt of court, yang langgar arahan mahkamah. Kita interview, kita jual di sini. Balon dia pula, dia jalan seorang sebagai pelukis tepi jalan. So kalau kita tengok jernih dia macam mana dia kena. Kalau dia tak ada ilmu mengenal Allah, dia gila lama lah kot. Dengan apa yang kita duk buat kat dia ni. Di depan kalian ramai. So ilmu dia ke betul, ilmu kita ke betul? So hampa yang duduk di jabatan, mufti ke apa sekalipun, please listen dengan rasa. Kerana saya tengah bercakap dengan cinta. Dengan rasa. Jangan hina orang mengaji ilmu mengenal Allah. So, mereka ni bawa balik knowledge siapa? Sekarang saya dah tak mau kata apa kat mereka ni. Tetapi itulah. Kalau kita tak mengenal Allah, kita balik nak jumpa siapa? Dia kata buta di dunia, buta di akhirat. Saya dah sebut dah berapa surah yang berkaitan dengan mata hati. Surah 22 ayat 46, surah 17 ayat 72, surah 24 An-Nur ayat 44. It's there. Banyak lagi saya duk sebut, tapi saya dah malas lah nak sebut benda yang sama kerana bercerita tentang hal yang sama. So hari ni saya bukan guru dan saya tak ada followers. Batal bagi seorang yang membawa ilmu mengenal Allah. Bila Nodrus kata sewaktu saya di tarikat Sufi, ada orang dengar, orang screenshot bagi kat saya, ada kat Sufi ni ada tarikat ke lepas? Saya kata, itulah nak cakap macam mana. Dia tak ada puak. Sufi ni membawa ilmu mengenal diri dia dan mengenal Allah. Itu sebab guru-guru kami dulu, awak telah mengenal diri awak. Pergi. Biar yang lain pula yang baru datang. Itu bila duduk dalam rumah ayah aku, yang mana telah ditalkin, yang mana telah mengenal, kami duduk pasal atas rindu pecahan-pecahan dari ayah. Tapi ayah nak cakap dengan kami tak ada apa lah. So kami main, kut-kut lah, ada anak murid baru, orang baru main nak mengaji. So kami boleh dengar balik kepuasan sifat 20 apa. Which is tak ada kena mengena dah dengan apa yang kami nak. Cuma kami rindu nak tengok ayah. Nak tengok guru bercakap. Pasal waktu kami dulu dia bercakap sampai pagi. So kami teman dia duduk situ. Tapi untuk kami tak ada apa dah. Itu sebab guru-guru, pulanglah awak telah dapat. Pulang. Lagi 2 tahun datang jumpa saya. Sebab dia nak tengok macam mana. Kalau hari-hari duk main, duk balik tengok muka guru, duk anyut dengan guru, awak lupa mengenal. Yang ada kat awak itu adalah meliputi. Itu sebab orang yang mengaji mengenal Allah ini tak hirau walaupun dia sendiri. Tak hirau walaupun dia hidup melara, merana dan bagai-bagai. Sebab itu adalah kaedah di sini. Kaedah dia dengan Tuhan. Tak ada istilah dengan. Ya tak ada masalah lagi dah. Kalau orang duk main cerita, saya kata, so what man? If you go to heaven, I go to hell. So what? For me, sedikit pun tak cemburu kalau hampa pergi syurga. Dan pasal apa hampa duk kalut dengan aku pula? Aku tak bertanggungjawab ke atas amalan kamu dan kamu tidak bertanggungjawab ke atas amalan aku. Quran sebut. Tak percaya, rujuk. Boleh balik surah 6 ayat 52. Baik. Semoga ahli-ahli tertinggi legalize lah ilmu mengenal Allah.
bila jadi corona, jadi macam-macam, orang tak ada turning point nak kembali kepada Allah. Because the close contact. Kalau surah Al-Kahf ayat 16, sesungguhnya kami lebih dekat daripada urat leher kamu. Kalau surah 7 ayat 7, sesungguhnya kami tidak ghaib. Kalau surah Al-Hadid, no. Yes, surah Al-Hadid ayat 4. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Kami berserta di mana saja kamu berada. Orang tak akan bunuh dia, orang tak akan stres tu teruk. Dia ada turning point. Fight dengan mereka ni, fikir-fikir tak pergi ke mana pun. Mereka ni cuma nak famous dalam YouTube. Awak mereka ni semua yang berjabatan tak boleh buat affidavit, tak boleh create affidavit against budak lepak tu. Tarik dia masuk mahkamah, duk tibai dalam YouTube apa. Sebab dalam mahkamah budak yang nama lepak tu dia tahu nak cakap macam mana. Berpandukan Quran. Come along. So, mereka enjoy tibai dalam YouTube. What kind of mufti doing this kind of thing? Bersangka-sangka, berteka-teka, out of that you create so real. Kononnya mereka ni hang tahu. Padahal, hang sendiri buta mata hati yang. Kami boleh minta maaf kat hampa ni sebab kami tahu tak pergi ke mana. Kesudahan dia tak pergi ke mana. Itu sebab kami tahu, cut the crap. Cut the crap. I cannot go along with their stupidity. So I stop. Surah 7 ayat 199. Berpalinglah. Dia kata jadilah pemaaf, buatlah yang baik dan berpalinglah daripada mereka yang bodoh dengan kebodohannya. So, jahil murakaf. Jahil kepada dirinya, jahillah kepada Tuhannya. Sebab dia tak kenal. Dia hanya bercakap tentang kaedah maujud. Yang dikeranakan oleh satu kerana. Dia tak bercakap cerita ni. Cerita pasal hadis ni, kerana perangai aku ni, kerana keadaan aku ni, hadis ni keluar nak cerita macam ni. Sebab suasana. Sini nothing got to do with that. Ini adalah kaedah meliputi. Itu sebab dalam Quran dia ada kata, bagaimana kamu untuk bersabar sedangkan kamu tidak mengetahui hal yang meliputi. Sabar kata, hamba soleh berkata kepada Nabi Allah Musa alaihissalam pada surah ke-18 ayat ke-68. You tengok, mungkin betul, mungkin silap, tapi kot lewat tu. Tapi ada dalam Quran. Sedangkan dia tu bawa apa? Dia pergi tikam budak lah itu ini apa sebab. Bagai-bagai ustaz bercerita tentang keadaan itu mengikut mereka punya keadaan. Padahal dia nak tunjuk kat Nabi Allah Musa. Awak baru berkata-kata dengan Tuhan. Berkata masih berjarak. Aku tidak, aku jalan terus. Jadi ada kaedah rahsia-rahsia pencerahan untuk memahami. Supaya melihat keadaan itu. Rupanya di sini. Bukan di situ. Pahamannya? Pahamannya di sini yang meliputi ini. Bukan yang meliputi itu. Buka surah Zariyat ayat 20-21. Ada pada diri kamu. Baik. Sembang. Lagu duk kata. Tapi tak apalah, tiap kali kita sembang, ada jawaban. Baik. Itulah yang lepas nak bagi tahu. Dengarlah 2-3 kali bab ni, mungkin hampa lampak aku. Sebenarnya kaedah tu tak sama. Tapi mereka ni meneka-dengka puak ni. Cuma mereka pandai bahasa Arab, mereka pandai sejarah-sejarah hadis, mereka hentam puak ni yang mana tak ada kena-mengena dengan bahasa, dengan huruf, dengan makna, dengan maksud. Mereka adalah kenyataan yang nyata semata-mata. Yang mananya satu, tapi tak terbilang. Yang mananya sama, tapi tak serupa. Nak kena hurailah benda tu. Sebab dia kena pecah zat, sifat, asma, afa'al. Kena tahu. Zat, sifat, asma, afa'al ni pula kena ada tauhid dia. Kena ada tahqiq dia. Kena ada pentajali dia. Baru hurai. Peringkat tauhid hurai dia lagu mana. Pindahan kepada tahqiq ni pemindahan dia macam mana nak sembang. Tajali. Kenyataan dia macam mana pula. Kesudahan dia tidak boleh disamakan dengan segala sesuatu. So, kalau orang yang mengaji makrifah nak main soal jawab, nak main itu ini, kita senyum je kat lepas tu. Hang mengaji lama, tak ada kisah. Orang yang baru mengaji, tak ada beza. Dia mengaji mengenai diri dia, hang mengaji mengenai diri hang. Tak ada apa. Di sini ilmu mengenal Allah ni equal. Awak mengenal diri awak, dia mengenal diri dia. Di sini. So, sebab ilmu mengenal Allah ni penting. Dia suruh kenal awal-awal. Buku pun nak keluar dah.
buku baru saya. Kali ini ada lakaran-lakaran potret, lakaran-lakaran scenery. Dia jadi macam komik sikit. Buku yang bertajuk Antara Ustaz, Ilmu, Adab dan Seketul Tai. So saya akan buka pre-order soon lah. Pasal disebab ustaz-ustaz ni buat saya tak boleh pergi jual merata dah. Lepas tu PKP, Alhamdulillah lah boleh jual online. Rupanya nak tunjuk bahawa saya boleh jual online. Habis buku jual online. So buku yang terakhir, buku yang saya nak keluar ni adalah buku yang terakhir. Ni promosi sikit lah. Buku ni lebih berkisah tentang seorang lelaki, anak dia ada penyakit buah pinggang. Dia sayang anak dia sayang isteri dia, dia pula bergelut dalam pada masa sama dengan suratan takdir kehidupan dia yang sedemikian tersepit, terhimpit, dan dia juga seorang ahli sufi. So anak dia mati, bini dia lepas seminggu anak dia mati, packing bag, lari, tinggalkan dia selama 7 tahun. So cerita ni lebih ada pada flashback dan cerita nyata. Flashback, cerita nyata. So itu sebab dia gambang kena ada. So itulah tajuk dia. Antara Ustaz, Ilmu, Adab dan Seketul Tai. InsyaAllah disebabkan banyak puak-puak fiqh yang lalai tentang arahan Allah di dalam ilmu fiqh itu sendiri. Contoh dia ada sebut wailul likulli humazatil lumazah. Contohnya dia ada sebut dalam surah Al-Hujurat ayat ke-12 dia ada sebut. Dia ada sebut dalam surah 42 ayat 13 pun dia ada sebut kaedah-kaedah fiqh. So saya pecahkan jadi dalam cerita buku seorang lelaki ni yang terpaksa berjalan sendiri selama 7 tahun. Dan itulah buku yang baru akan keluar. Sekarang dah 95%. Cuma nak buat cover je. Duk fikir cover nak main macam mana nak buat. Baik. Buat mufti-mufti satu Malaysia, buat ahli-ahli tertinggi di Jabatan Agama, semoga Allah memberi kesihatan yang sihat buat sekalian, dan terus membuka jalan petunjuk di atas kaedah yang saya hurai tadi, iaitu tak mau ikut tak jadi masalah, tak setuju tak jadi masalah, tetapi jangan menghukum dengan membabi buta. Baik, dan Assalamualaikum se-Malaysia.